Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan anjuran Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang menggunakan kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 367 ya, betul ya? Soalan: apakah tindakan selanjut kita terhadap zakat, iaitu rukun Islam yang keempat? Walaupun kitab ini berkaitan tentang akidah, keyakinan, keimanan, namun natijah daripada keyakinan dan keimanan itu akan diterjemahkan kepada amalan-amalan soleh. Dan amalan-amalan soleh yang paling utama tentulah kefarduan-kefarduan, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang disebut di dalam rukun Islam ya, yang 5. Jadi daripada rukun Islam yang 5 itu, yang keempat ya, iaitulah menunaikan zakat. Jadi lanjutan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah kita terjemahkan kepada tindakan dalam masalah zakat? Jawapan: tindakan kita ialah dengan menjadikan diri kita orang yang mampu, layak menunaikannya. Jadi memang dalam kerangka zakat ini, dia ada pemberi dan penerima ya. Ada yang membayar zakat dan ada yang diberi zakat kepada mereka. Tetapi seboleh-bolehnya kita usahakan supaya kita itu mengambil posisi orang yang menunaikan zakat, bukan orang yang menerima sebagai fakir miskin ya. Kalau bolehlah ya. Tapi kalau orang tu memang sudah berada pada posisi asnaf, fakir miskin misalnya, ya, redalah. Tapi kalau dari segi usul ikhtiar, kita usul ikhtiar supaya kita ini termasuk di dalam pembayar zakat. Dan ini ada panduan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini namanya kalam majazi, percakapan yang berbentuk metaphorical, figuratively speaking. Bukan mesti sentiasa yang di atas tu lebih baik daripada yang di bawah. Kalau kita beri sesuatu kepada orang macam ini, dia ambil, adakah tangan yang di atas juga lebih baik? Bukan maksud kedudukan itu ya. Ada setengah orang dia memahami dalil-dalil agama ini
secara literal sahaja. Di atas di sini berarti orang yang memberi. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Kalaulah takdir macam saya bagi contoh tadi, orang tu unjuk sesuatu kepada orang lain, dia berilah. Orang lain tu ambil dari atas. Tetap yang bawahnya lebih baik. Kerana dia pada posisi atas sebenarnya. Dia adalah pada posisi orang yang memberi. Bukan makna yang literal, di sini makna yang metaforikal. Hadis riwayat Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i rahmatullah alaihim ajma'in daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini yang kita sentiasa tanamkan dalam hati kita. Kita nak berusaha supaya kita berada pada posisi yang memberi, yang diistilahkan dalam hadis sebagai tangan yang di atas. Justru itu, kita wajib mengatur usaha ikhtiar, strategi perancangan, ilmu pengetahuan, kemahiran dan kerajinan. Ini dari segi usaha ikhtiar, jangan kita abaikan. Usaha ikhtiar itu tidak bercanggah dengan tawakal. Jangan kita sangka kalau kita usaha ikhtiar nanti hilang sifat tawakal daripada diri kita. Tidak. Usaha ikhtiar ini adalah berdasarkan di mana Allah Ta'ala letak kita. Allah Ta'ala letak kita pada posisi orang yang bekerja, maka itulah usaha ikhtiar kita. Allah Ta'ala letakkan kita pada posisi orang yang berniaga, maka membuka perniagaan, menguruskan perniagaan, itulah usaha ikhtiar kita. Allah letakkan kita pada posisi orang yang tak lahir-lahir dah kaya. Ayah orang kaya. Tak lama lepas kita lahir, ayah kita meninggal, harta pesaka dapat kat kita banyak. Pada masa itu, boleh sahaja kalau kita nak memfokuskan kepada menuntut ilmu, nak memfokuskan kepada beribadah, kerana urusan keuangan kita sudah berada pada posisi yang kita dapat tanpa perlu kita itu keluar bekerja, tanpa perlu kita itu berniaga dan sebagainya. Jadi usaha ikhtiar bukan menafikan tawakal. Usaha ikhtiar dilakukan sesuai dengan posisi yang Allah Ta'ala letakkan seseorang itu pada posisi yang mana dia kena usaha dan ikhtiar. Adapun tawakal itu tempatnya di hati. Walaupun nampak pagi-pagi orang ni awal pagi sudah buka kedai, lewat petang baru tutup kedai, berarti dia masih orang yang bertawakal selagi mana di dalam hati dia bulat yakin bahawa tidak akan masuk sebiji nasi pun ke dalam perut dia, tidak akan terlepas secebis roti pun daripada perut dia, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hati dia tidak bergantung kepada usaha ikhtiar. Hati dia tenang, yakin bahawa rezeki dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pun tidak begitu merancang apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Saya tahun ini sahaja 2 trip yang saya tak begitu merancang, tapi Allah Ta'ala permudahkan. Pertama iaitu trip pergi haji, sebab saya dah pergi sebelum tu 2 kali. Yang belum pergi tu isteri saya. Jadi saya ingatkanlah kepada isteri saya, haji tu belum buat lagi. Kalau dia ada perancangan nak beli itu beli ni, saya selalu ingatkan, jangan lupa haji belum buat lagi. Tapi tahun ini entah macam mana Allah Ta'ala gerakkan hati dia tu sangat berkobar-kobar nak pergi haji. Saya pun tak terkejar. Dah lah nak pergi haji, ambil swasta pula tu. Swasta tahu sajalah mana aku nak korek duit ni. Sebab tu saya katakan macam tak disangka Cuma saya yakin dalam hati saya, iaitu kalaulah nama saya tu ada dalam senarai tetamu Allah, macam mana pun saya akan sampai. Itu yang saya tanamkan. Alhamdulillah di hujung-hujung dekat-dekat nak pergi itu, dari segi keuangan tu Allah permudahkan. Datanglah daripada sumber-sumber sebahagian itu kita tak sangkakan. Dan visa pun dapat 2 hari sebelum tolak. Ada yang grup kami tu petang tu flight, pagi tu baru confirm dapat visa. Jadi alhamdulillah
Masa di Arafah tu terasalah, ya Allah, rupanya tanpa aku sangka tahun ini aku termasuk dalam senarai tetamu. Alhamdulillah. Jadi hari ini pun sama juga, saya akan bergerak ke Tarim, ke Yaman, insya-Allah. Doakan moga-moga Allah permudahkan dan Allah berkati. Memang dalam hati kecil tu memang ada niat sebab tak pernah sampai. Kalau Jordan, Syria, Mesir pernah sampai, ya, kalau Mekah, Madinah pernah sampai. Tapi Yaman yang dikatakan bumi aulia, bumi para wali. Kalau di Syam dipanggil bumi Anbiya, bumi para nabi. Syam itu Syria, Palestin, Jordan dikenali sebagai bumi para nabi. Tapi kalau di Yaman dikenali sebagai bumi para aulia, dan memang ada pujian khusus daripada Nabi SAW terhadap Yaman, ya. Tentang imannya orang Yaman, tentang akhlaknya orang Yaman. Bahkan Nabi SAW berdoa keberkatan khusus kepada ahli Syam dan juga ahli Yaman. Pernah pergi, alhamdulillah. Berapa lama? Duduk di sana 1 tahun, Masya Allah. Boleh cakap Arab lah ya. Saya tak lama lah, mungkin dalam 8 hari. Ya, yang jadi saya pergi ni sebenarnya kerana saya tak tergamak menolak pelawaan daripada guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala. Masa tu ada program di Ipoh, jadi saya duduk dekat dengan beliau. Jadi beliau isyaratkan kepada murid beliau nama Ustaz Irfan. Ustaz Irfan ni belajar di Tarim dahulu. Jadi Ustaz Irfan kata, saku ni Syekh kata, saku tak pergi sekali ke Yaman. Jadi walaupun jemputan tu tak keluar daripada mulut beliau, tapi beliau ada di hadapan tu. Jadi saya fikir-fikir macam mana pun saya kena usahakan untuk pergi, ya. Jadi kalau kita fikir, sebenarnya rezeki kita tu bukan saja Allah tetapkan, Allah juga tetapkan apa dan di mana kita akan ambil rezeki kita. Jadi misalnya secara zahirnya, okey, buat haji itu hari kita ada dalam senarai tetamu Allah Ta'ala pada tahun itu. Bukan itu saja, rezeki kita pun ada di sana. Berarti pada tempoh buat haji itu rezeki kita ada di Mina, ada di Arafah, ada di Madinah. Rezeki kita ada di situ. Maka Allah gerakkan kita untuk kita makan rezeki kita di situ. Tapi kalau bukan rezeki kita, dalam rumah pun tak dapat makan. Kan ada orang beli-beli makanan, dah kena stroke pula, tak sempat makan. Ya, ada orang beli-beli makanan, dah kucing pula curi makanan dia. Ya, letak atas meja sekejap, masuk bilik air, mana pergi makanan aku tadi? Kucing dah tersandar kenyang kat luar. Ya. Jadi itu cerita tawakal. Kita bulat yakin bahawa apa sahaja yang kita usahakan itu, yang memberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ar-Razzaq, yang Maha pemberi rezeki. Ya. Saya ulang balik ayat di sini, ya. Justru itu kita wajib mengatur usaha ikhtiar, strategi perancangan, buat ilmu pengetahuan, belajar. Orang yang bekerja kursus, orang yang berniaga pergi latihan-latihan, training perniagaan, kemahiran dan kerajinan, itu semua kita kena buat. Tetapi disertai dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah lah yang Maha pemberi rezeki, ya. Soalan. Kemudian apa pula tindakan kita terhadap haji rukun Islam yang kelima? Jadi sekarang kita dah move kepada rukun Islam yang kelima. Jawapan, tindakan kita ialah dengan menjadikan diri kita orang yang mampu, layak menunaikannya. Bukan hanya sekadar dapat menghantar jemaah haji setakat ke lapangan terbang. Ada orang pergi bab haji ni selalu pergi, tapi tak kat airport je lah, hantar orang pergi haji, yang dia tak sampai-sampai, ya. Memang hakikat ketentuan daripada Allah Ta'ala kita tidak nafikan, tetapi kita kena usaha ikhtiar, kena ada niat dan azam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Memang rukun haji ini
Dia daripada awal lagi keyword dia manistata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu untuk sampai ke sana, yang tak mampu tak wajib. Mampu tak mampu tu banyak faktor lah. Faktor kewangan, faktor kesihatan, faktor keselamatan, faktor kebenaran dari pihak berkuasa dan sebagainya. Tapi kita kena usaha. Oleh itu, aturlah usaha ikhtiar, strategi perancangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kerajinan serta pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya Al-Ghani, sebagaimana tindakan kita terhadap zakat dahulu. Jadi kita kena usaha. Lepas tu barulah kita kata dah ketentuan Allah Taala. Ini usaha pun tidak, daftar haji pun tidak, allocate kewangan pun tak, cari masa pun tidak. Cakap dia tak sampai seru, kata dia. Oh, masa tu ke London, ke New York tak payah seru sampai. ke Mekah Nabi Ibrahim alaihissalam dah seru lama. Allah perintahkan wa'adzin finnas bil haji. Serulah manusia itu untuk buat haji. Lama dah Nabi Ibrahim alaihissalam seru. Dia jawab tak sampai seru. Bukan macam itu. Yang mungkin kita kata tak sampai seru ataupun tak ada rezeki ni, yang dah usaha tapi tak dapat. Contoh saya dengar, bukan saya tahu secara direct tidak, tapi diceritakan kepada saya seorang ustaz nak pergi haji. Alhamdulillah lah, urusan semua dah buat, dah naik flight, dah sampai ke Jeddah, dah turun ke airport, nak masuk ke dalam tu pasport tertinggal dalam kapal terbang. Balik. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki dia untuk buat haji. Tu tak boleh disalahkan, buat macam mana, bukan dia sengaja tinggal. Kita fikir alah benda yang paling basic kot, pasport, tapi dah namanya itu terlepas pandang, tak dapat dia menunaikan haji pada tahun tersebut. Apakah pula tindakan lain terhadap ibadah haji ini? Tindakan lain ialah berusaha mencapai matlamat kefarduan haji ini. Sebab haji ini, walaupun kita katakan secara zahirnya kita buat rukun-rukunnya, penuhi syarat-syaratnya, selesailah kerja haji kita. Dah terpenuhilah rukun Islam kita. Tetapi ada di sana objektif yang kita nak capai daripada ibadah haji ini. Apakah objektif atau matlamat kefarduan haji? Matlamatnya telah pun diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 28. Wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ini perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya'tuka, nescaya manusia-manusia itu akan datang menyahut seruan haji tadi. Datang macam mana? Di jalan. Ada yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, bahkan sanggup naik unta-unta yang kurus. Mana kalau nak kias dengan kenderaan moden ni, naik kereta-kereta yang buruk saja. Kita tidaklah, kita naik kapal terbang sebab jauh. Tapi kalau negara-negara berjiran tu, orang-orang Arab tu, sebahagian tu mereka nak pergi haji naik kereta yang buruk saja. Kalau zaman dulu, unta yang kurus pun mereka sanggup datang. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan datang daripada segenap ceruk rantau yang jauh. Puan-puan yang dah biasa pergi haji ataupun pergi umrah di bulan Ramadan, tengok macam-macam jenis manusia dia, macam-macam bentuk rupa, macam-macam bahasa, macam-macam perangai. Ini adalah membenarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia-manusia, orang kita lihat orang tu pelik, orang tu pun lihat kita pelik. Dari mana datang muka macam ni dia kata orang Cina ke Vietnam ke dan sebagainya, Jadi ini yang berlaku apabila diseru manusia untuk menunaikan fardu haji.
Apa manfaatnya? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi hikmah matlamat daripada kita itu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah haji ini, supaya mereka dapat menyaksikan beberapa perkara yang bermanfaat untuk mereka. Satu ya. Dan memang ada kejadian-kejadian yang mana orang itu lebih terbuka fikiran dia, lebih baik akhlak dia selepas dia menunaikan ibadah haji. Jadi dia nak jumpa ramai-ramai macam-macam orang mungkin di negara dia, dia terasa dia orang yang paling ada pangkat, orang yang paling ada kedudukan. Tapi bila pergi di tempat yang ramai, yang semua pun diarah-arahkan oleh polis ya, tak ada beza pun masa tu. Takkan nak kata, oi jangan arah-arah saya macam tu, saya dekat Malaysia pangkat tinggi, saya datuk, saya Tan Sri ya. Tak ada. Kita biasa juga. Kalau polis halau, halau semua ya. Itu baru polis Saudi yang halau. Bayangkan di hari akhirat kalau malaikat yang halau ke neraka, na'udzubillahi min zalik. Jadi ini semua menyedarkan, ini semua mengisafkan. Lebih-lebih lagi pada hari Arafah ya, hari orang yang merintih, menangis, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini satu hari yang sangat besar, yang banyak memberi manfaat kepada manusia dan mengajar manusia itu bersabar. Tak kena gaya, nak masuk tandas pun bergaduh ya. Yang berguna tandas pun kadang dia tak perasan kot tandas juga padang Arafah. Dia santai macam tandas kat hotel. Yang beratur kat luar dah panjang, akhirnya bergaduh lah. Tunggu bas pun pengalaman kami daripada Arafah nak bergerak tu, yang mana tak dapat bas tu ada yang dah marah-marah ya, yang tendang-tendang bas ya. Bukan orang kita lah, orang bangsa lain lah. Jadi ini antara benda-benda yang kita boleh ambil iktibar ya. Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk redha, kita belajar untuk syukur. Kita akan rasa kesyukuran bila kita lihat orang lain susah-susah, kita pun masih ada bilik hotel untuk kita bermalam. Ada sesetengah orang memang dia bermalam di kaki-kaki lima, kadang-kadang di tepi-tepi tandas saja ya, dia berehat. Jadi ini manfaat yang kita dapat saksikan bila kita menunaikan ibadah haji. Dan supaya mereka menyebut nama Allah, zikrullah, pada hari-hari tertentu. Bukan makna hari lain tidak berzikir, tapi hari-hari pada hari-hari haji ni, hari tasyrik, hari Arafah ni, kita banyak lagi memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu sebagai menyatakan kesyukuran terhadap apa yang dia, yakni Allah telah merezekikan kepada mereka itu daripada binatang-binatang ternak untuk dijadikan kurban. Maka makanlah daripada dagingnya. Sebahagian daripada daging kurban tu kita yang buat kurban ni kita boleh makan. Dan berilah makan kepada orang yang susah lagi, fakir. Dan jadi daging ibadah kurban tu supaya kita dapat sedekahkan kepada fakir miskin, tapi dalam masa yang sama kita dibenarkan juga untuk memakan daripada daging kurban tersebut. Soalan, apakah manfaat-manfaat yang akan diperolehi oleh orang yang faham, yang menghayati pengertian ibadah haji ini? Jawapan, manfaatnya amat besar dan banyak sekali bagi manfaat dunia dan akhirat. Manfaat akhirat ialah dapat menumpu sepenuh hadap beribadah kepada Allah Ta'ala dalam masa yang dikhususkan. Ya, jadi memang tak samalah suasana kita di Makkah Madinah tu. Kadang-kadang kita macam dah tak hirau, ambil tahu sangat tentang urusan-urusan dunia kita di tanah air itu. Kita macam berada pada satu alam lain kan? Kadang-kadang balik tu baru nak start balik, cek balik mesej-mesej, email dan sebagainya. Jadi ada suasana yang memfokus kepada ibadah.
Di samping mendapat keredaannya serta kebahagiaan akhirat, manfaat dunia pula ialah dapat melancong, maksudnya dapat berjalan ke tempat yang jauh, melihat, menyaksikan Baitullah, menyaksikan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak sedikit yang lihat saja Baitullah terus mencurah-curah air mata dia. Yang menangis semata-mata bila mata itu memandang pertama kali Kaabah, ya, yang selama ini mungkin pernah dilihat dalam gambar atau dalam video dan sebagainya. Ini memberi kesan pada hati sebenarnya, ya. Memandang dengan mata kepala, ya, tempat-tempat yang mulia seperti Kaabah, seperti makam Rasulullah SAW kerap mendatangkan kebaikan kepada hati seseorang. Dan juga melawat tempat-tempat yang bersejarah di Makkahul Mukarramah. Misalnya bila kami dibawa melihat tempat yang dikatakan dahulu adalah rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, tempat yang dikatakan di situlah dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu seolah-olah kita travel through time, kita macam patah balik ke zaman tu. Kita seolah-olah membayangkan macam mana suasana pada zaman itu, walaupun zahirnya yang ada pada keliling kita itu adalah bangunan-bangunan baru, bangunan-bangunan moden, tetapi tetap menzarahi tempat bersejarah ini dia evokkan satu perasaan kita membayangkan bagaimana sukarnya Nabi SAW berdakwah. Dahulu kan Nabi SAW berhijrah daripada Makkah ke Madinah, tempat itu dinamakan Yasrib pada masa itu. Kalau kita naik kereta pun lama pun. Kami baru-baru ini fikir nak naik train, kan ada kemudahan train. Tapi ubah sebab kalau naik train waktu malam, kita pun tak nampak apa-apa pemandangan lah kalau naik waktu malam. Kalau naik waktu siang kita boleh nampak pemandangan. Yang kedua, kita pun ada orang-orang yang sudah berusia, nanti kalau tunggu lama dekat stesen dan sebagainya, kesian. Jadi mereka pakat-pakat kumpul-kumpul duit, kita sewa GMC, sewa kenderaan. So naik kenderaan lagi senang daripada hotel sampai ke hotel. Rupanya tak senang juga. Jauh juga walaupun naik kenderaan, walaupun kenderaan tu laju. Jadi kalau kita ambil iktibar, kita bayangkan bagaimana Nabi SAW dahulu berhijrah tanpa ada kenderaan seperti itu. Hanya kan kenderaan unta saja. Dan dalam keadaan dikejar untuk dibunuh oleh musuh. Kita santai daripada hotel ke hotel. Hanya tunggu nak sampai di hotel, rehat, makan dan sebagainya. Berbeza dengan hijrah Nabi SAW. Ini semua adalah manfaat yang kita boleh dapat. Dan dapat berhimpun bersama sebagai satu muktamar atau kongres antarabangsa umat Islam sedunia yang berfungsi menyatu padukan umat Islam seluruh dunia untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, ketenteraan, pendidikan. Ini mungkinlah tengok level-level lah. Ada orang mungkin berjumpa di sana, dia ada jalinan politik. Ada orang berjumpa di sana, dia ada pula hubungan ekonomi. Mungkin ada peringkat orang-orang tertentu kah, menteri-menteri kah, dia akan ada berbincangan tentang ketenteraan, pendidikan, kemahiran, kebudayaan dan lain-lain lagi yang boleh memperkasa dan mendaulatkan umat Islam sesuai dengan posisi sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Tetapi sayangnya hal itu tidak berlaku. Kerana mungkin berlakulah, tapi tidak pada skala yang begitu signifikan. Kerana umat Islam lari dari piawaian matlamat rukun Islam yang 5. Jadi dia tak ambil matlamat yang lebih besar. Mungkin hanya nak selesaikan fardu je lah. Bahkan lebih parah, ada yang mungkin nak pergi shopping lah. Ada yang mungkin nak just seronok-seronok melancong, ya. Jadi lagi tujuan asal haji itu lagi. Dan untuk mencapai matlamat baik dan unggul yang terkandung atau tersirat dalam ibadah haji yang telah jelas nyata tujuannya untuk menyatu padukan umat Islam sejagat
melalui kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, ketenteraan, pendidikan, kemahiran, kebudayaan dan lain-lain lagi yang boleh memperkasa dan mendaulatkan umat Islam menjadi khalifah Allah di dunia. Bukanlah menjadi umat yang berpecah belah, bercakaran sesama sendiri, langsung menjadi lemah dan akhirnya terpaksa tunduk kalah, lalu menjadi boneka permainan kuasa kufar seperti yang berlaku kepada kebanyakan negara umat Islam masa kini. Pada masa dahulu itu memang kita katakan khalifah yang memerintah negara Islam itu terzahir kekuatan umat Islam itu ketika mana mereka berkumpul menunaikan haji ya. Tapi sekarang ini oleh kerana kita itu terpisah-pisah dengan sempadan dan negeri-negeri yang berbeza, maka kekuatan itu tidak terzahir sebagaimana yang sepatutnya. Ada juga soalan-soalan ya, di Facebook, mungkin saya boleh entertain juga, iaitu yang bertanya tentang Telaga Zamzam. Dulu yang pergi haji dahulu boleh nampak kan yang dikatakan Telaga Zamzam. Tapi masa saya pergi 90-an tu, tak silap saya, dia pakai sistem pipe. Dia tarik pipe tu ke, jadi kita masa zaman tu orang-orang hitam tu dia ambil upah angkut air Zamzam. Kita boleh beli je gallon besar mana, yang penting kita ambil dekat pipe yang dia dah tarik daripada air Zamzam. Zaman sekarang ni lebih lagi, lebih moden lagi, kita pun tak nampak dia punya pipe dia. Kita hanya dapat air Zamzam tu dalam tong yang dia dah tolong isikan, ataupun kalau ada pun pipe-pipe kecil yang untuk sebagai minuman. Dan yang sudah ada yang sudah sejuk, ais, ada yang biasa saja. Kalau dulu tak ada yang ais, dulu ambil daripada pipe tu tak ada yang ais. Dan masih itu air Zamzam yang asli ya. Cuma cara air Zamzam tu sampai kepada kita tak sama dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin ada yang ambil direct daripada telaganya, zaman selepas itu melalui pipe. Zaman sekarang ni dah dipermudahkan lagi, tapi tetap air itu daripada sumber yang sama, air Zamzam. Kemudian sa'i, kedudukan sa'i itu dia ada tempat dia, iaitu daripada Safa dan Marwah. Tapi persoalannya adalah binaan tu seolah-olah macam menghalang kita untuk sampai ke Safa dan Marwah. Maka kita kena sa'i sekadar yang mampulah. Kalau dia debat dinding, takkan kita nak melompat dinding tu. Tapi insya-Allah yang tempat sa'i biasa tu masih lagi dalam had Safa dan Marwah yang asalnya begitu, tapi tidaklah sebagaimana zaman dahulu sampai kita boleh naik ke tempat yang tinggi ya, Safa Marwah itu. Ya, lontar jamrah tu dia bukan baling ke dinding, tapi ke tempat balingan lubang itulah, bukan dinding. Tapi biasanya kalau kena ke dinding pun dia akan jatuh ke bawah juga. Baik, ini pendetailan haji saja. Cuma ya, dalam kitab kita ni bukan tujuannya nak mengajar bab haji secara fiqh, tapi lebih nak mengaitkan bagaimana kita terjemahkan keimanan kita itu dalam bentuk amalan ibadah haji. Soalan: setelah kita benar-benar faham tentang semua yang terkandung dan tersirat dalam rukun Islam, dan kita telah menjadi seorang muslim ataupun muslimah yang berilmu, berwawasan, berkemahuan tinggi, mulia, mempunyai kesedaran serta keinsafan diri, maka apakah tindakan kita selanjutnya terhadap ajaran yang terkandung dan tersirat dalam rukun Islam itu? Jawapannya, selanjutnya kita wajib menjiwai, menghayati, mengamali, memperkasa dan mendaulatkan isi kandungan yang tersurat dan tersirat dalam rukun Islam itu,
Jadikan Islam itu sebagai cara hidup kita, manhajul hayat, ataupun dalam bahasa Inggeris the way of life. Jadi kadang-kadang mungkin ada terpengaruh dengan perangai orang-orang yang agama lain, yang mana ada tanggapan agama ni hanya dalam rumah ibadah. Kalau menisbah orang Islam, agama ni hanya dalam masjid. Maka bila luar pada masjid, tak ada lagi agama. Ini tidak betul lah. Kerana ini konsep secularism, iaitu memisahkan agama daripada kehidupan, daripada public space. Agama is a private matter. Bukan begitu ya. Dalam Islam, private matters ditadbir, diatur oleh agama. Public matters juga diatur oleh agama. Tak betul kalau agama ni, kalau orang-orang liberal, orang sekular, memang dia nak macam tu. Bagi dia, agama tak ada tempat dalam public space. Undang-undang ke peraturan tu tak payah agama-agama sangatlah. Agama ni kau sendiri-sendiri amal lah. Kau nak semayang, kau semayang lah. Jadi tak ada konsep amar ma'ruf nahi munkar, tak ada. Tak tahulah zaman kita sekarang ni pun, tak tahu puan-puan ada membaca atau tidak, undang-undang mengorat isteri orang dah tak sah dah, dia kata. Maknanya dulu kalau mengorat isteri orang boleh didakwa di bawah Seksyen 498 Kanun Keseksaan, ya. Tapi sekarang ni dia orang kata undang-undang tu dah lapuk. Yes, archaic law, undang-undang yang dah usang. Jadi kalau tak tahu dia pandang daripada sudut mana, itu undang-undang sebenarnya daripada undang-undang Inggeris, ya. Kita punya kanun keseksaan daripada Indian Penal Code kebanyakannya, dan Indian Penal Code dia ambil daripada English law juga, dia punya konsep prinsip dia. Tapi orang sekarang fikir benda tu dah tak relevan. Tapi kalau dalam syariat Islam tetap juga. Kerana itu kan membabitkan hubungan sesama manusia. Kenapa dia kata tak relevan? Sebab dia membezakan seolah-olah isteri itu adalah harta suami, dia kata. Sebabnya isteri itu kalau dia dah suka dengan lelaki yang mengorat dia, tak boleh halang lah. Tak bolehlah jadi satu kesalahan. Padahal that's not the issue. Isunya kan perkahwinan ni adalah satu institusi. Jadi keharmonian institusi itu perlu dijaga. Jadi ada tanggungjawab suami, ada tanggungjawab isteri, ada hak suami, ada hak isteri. Jadi kalau benarkan orang pergi mengorat, berarti akan pertama tidak ada jalan yang halal. Puan-puan pun mungkin fikir, tapi macam mana pula kalau perempuan mengorat suami rumah? Tak apa pula. Tapi dari segi undang-undang Islam, walaupun mungkin wanita secara umumnya tak prefer keadaan macam itu, tapi dari segi undang-undang boleh saja suami dia kahwin. Tapi kalau mengorat isteri orang, dia tak ada ruang. Dia tidak ada, tak apalah kalau isteri itu nak, dia boleh kahwin ramai. Tak ada. Perempuan boleh kahwin lebih daripada satu, tu tak ada. Jadi dia tak nak akan membawa kepada sama ada perzinaan, na'udzubillah min zalik, ataupun persengketaan, perbalahan, atau mungkin pembunuhan. Ada kan kes-kes bunuh di negara kita ni berpunca daripada sebab orang tu kacau isteri orang. Kan suami dia marah, suami dia bunuh. Jadi dalam Islam tidak dipisah-pisahkan. Bab kerukunan rumah tangga Islam atur, bab jenayah Islam atur, bab perniagaan, muamalat, sewa menyewa Islam atur. Jadi kita tak nak agama itu hanya pada sudut-sudut yang kecil. Sebab itulah disebut oleh pengarang di sini, kita orang yang beriman, kita jadikan apa sahaja yang ada dalam buku Islam itu dan juga yang berkaitan sebagai way of life. Kita hendaklah merasa bangga dengan Islam, bukanlah merasa hina dan rendah diri. Ada orang malu pula kalau dia itu orang Islam. Allah telah bagi panduan dalam surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa duka cita. Wa antumul a'lau, padahal kamu tu orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman,
hakikatnya kamu berada pada posisi yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Dan firman-Nya lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Tapi ada ciri dia. Yang dikatakan sebaik-baik umat ini, apa ciri dia? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini ciri-ciri yang perlu ada pada sebaik-baik umat, bahawa kamu itu menyuruh dengan yang ma'ruf, dan kamu itu mencegah daripada yang mungkar, dan kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita berhenti di situ. Insya-Allah next kita akan sambung di muka surat 372 bawah sekali itu. Janganlah mengaku beragama Islam di bibir sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.